TV KPM. Mira, Ya. awak dah melawat tapak projek kita di sini. Dah Encik Zaki. Apa yang terjadi kat sini? Alamak, saya tengok kan Encik Zaki keadaan dia agak membimbangkan lah sebab hutan-hutan banyak dah musnah Encik Zaki. Betul. Apa cadangan awak sekarang? Okey, macam ni Encik Zaki, saya ada bawa 2 anak pokok. Pokok ni memang cepat membesar. Jadi sangat sesuai untuk kita lakukan projek penanaman semula. Oh, penghutanan semula. Ya, betul. Minggu depan mulakan projek. Boleh? Dengan menggunakan pokok ni Ya, betul. Baiklah. Baiklah Encik Zaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton sekarang? Anda sedang sama-sama belajar dalam slot menengah atas di Didik TV KPM bertemankan saya, Syamira Nazir, di mana hari ini selama 1 jam kita akan sama-sama menelaah mata pelajaran geografi untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Usaha Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi. Dan hari ini kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman iaitu Cikgu Muhammad Zaki yang juga merupakan seorang teknologis. Betul Cikgu Ya, betul Mira. Gelaran yang cukup luar biasa. Alhamdulillah. Baik, apa khabar Cikgu Zaki? Alhamdulillah, baik. Baik Cikgu Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini di studio seorang Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Wan Nur Adli atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Adli. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu Adli kerana bersama dengan kami juga untuk hari ini. Okey Cikgu, untuk kita tak melengahkan masa lagi, saya nak tanya Cikgu juga tentang tadi gimik kita di mana berlakunya pemusnahan hutan. Betul. Nak tanya Cikgu Zaki lah tentang tajuk yang kita nak belajar hari ini. Macam mana tu Cikgu? Itu merupakan salah satu usaha penghutanan semula di kawasan yang gondol, Mira. Mira lihat di hadapan Mira tu ada hutan, ada bandar. So kita nak lihat bagaimana aktiviti guna tanah tu itu sendiri. Apa yang kita buat adalah kita lakukan kegiatan ekonomi. Kita ubah kawasan hutan kepada bandar, kepada industri, kepada kawasan industri petrokimia dan sebagainya. Jadi apakah usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar? Mira dah bersedia? Saya dah bersedia, Cikgu. Okey, saya ingat murid-murid pun dah bersedia. Kita boleh mulakan kod, boleh? Boleh, Cikgu. Boleh. Kalau murid-murid dah bersedia di rumah, murid-murid boleh rujuk muka surat 184, iaitu berkaitan dengan geografi tingkatan 5, salah satu subtopik dalam bab 10, iaitu usaha untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey. Kalau kita lihat, Mira, kenapa mengurangkan? Kenapa tak boleh selesaikan ke? Mira ada terfikir tak? Mengurangkan. Boleh selesai tak isu ni? Saya rasa kalau nak selesaikan mungkin mengambil masa yang sangat lama kan Cikgu? Ya, betul. Apa pun Mira, kita cuba untuk meminimumkan kesan, mengurangkan kesan. Sebab semua projek yang kita lakukan di atas bumi ini, di kawasan hutan sebagainya, pastinya memberi kesan, tapi kita kurangkan. Itu adalah antara topik yang kita akan bincang hari ini, iaitu usaha untuk mengurangkan. Okey Mira, 8 usaha yang saya akan bincang. Sebenarnya banyak lagi Mira. Tapi untuk hari ini kita akan bincang 8 sahaja. Kalau murid-murid dah bersedia, so kita akan lihat yang pertama sekali adalah penilaian impak kepada alam sekitar, iaitu EIA. Yang kedua adalah kita akan bincangkan tentang penguatkuasaan undang-undang. Ada tak undang-undang khas berkaitan untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar? Dan yang ketiga adalah kempen kesedaran. Keempat adalah pendidikan alam sekitar. Kemudian yang kelima adalah teknologi hijau. Seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan R&D. Kemudian kitab semula dan akhir sekali adalah penghutanan semula yang sebentar tadi yang kita telah bincangkan tentang kawasan gondol sebentar tadi Mira. Okey, Mira bersedia? Saya bersedia Cikgu. Sebenarnya saya ada soalan untuk Mira nanti tahu. Okey, boleh Cikgu. Mira jangan lupa, saya nampak Mira dah catat di situ ya. Ya. Okey. Kalau Mira dah bersedia, murid-murid dah bersedia, kita lihat satu persatu, iaitu yang pertama sekali adalah penilaian impak terhadap alam sekitar. Bila kita nak lakukan EIA ni? Okey. EIA ini perlu dilakukan sebelum kegiatan ekonomi dijalankan. Maksudnya tak buat lagi. Kita baru cadangkan untuk buat. Jadi, contohnya apa yang kita nak buat adalah projek pembalakan. Okey.
ataupun pembinaan resort untuk pelancongan ataupun pembinaan infrastruktur, lapangan terbang dan sebagainya. Jadi dalam konteks tajuk ini ataupun usaha ini adalah kita nak mengenal pasti impact. Kemudian kita nak cari langkah atau nak cari usaha untuk mengurangkan atau meminimumkan kesan tadi kepada alam sekitar. Okey? Alam sekitar ni siapa pula? Mira, alam sekitar ni siapa? Alam sekitar? Ha. Sekeliling kita, cikgu. Ya, sekeliling kita. Betul Mira. Okey. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, udara juga ya. Kemudian tanah. Kemudian adalah apa lagi? Kita juga manusia. Okey, manusia juga termasuk dalam elemen alam sekitar itu tadi ya. Kalau alam sekitar musnah, kita pun musnah, Mira. Okey, seterusnya iaitu penguatkuasaan undang-undang. Okey, apa yang perlu kita wujudkan undang-undang ni? Okey, yang pertama adalah dapat mengurangkan kesan buruk kegiatan ekonomi itu tadi terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama sekali adalah Akta Perhutanan Negara 1984, dah lama. Okey, 1984, sekarang tahun 2022. Okey. Dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Sisa Buangan Industri 1979. Dan yang kedua adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Lagi lama Mira. Betul. Okey. Seterusnya adalah terdapat juga agensi penguatkuasaan undang-undang, iaitu antaranya adalah Jabatan Alam Sekitar. Semua orang mungkin tahu, JAS kan. Kemudian pihak berkuasa tempatan dibagi di setiap negeri-negeri. Okey, yang ketiga adalah kita akan bincangkan kempen kesedaran. Okey. Kita nak beri kesedaran kepada orang ramai. Sebab apa yang berlaku, kesan aktiviti ekonomi itu memberi kesan kepada manusia, memberi kesan kepada alam sekitar dan juga kepada manusia. Jadi badan kerajaan yang terlibat adalah Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pertanian, Jabatan Perhutanan, okey, kemudian agensi NGO yang lain, contohnya Sahabat Alam Malaysia, atau individu-individu yang suka berkongsi dalam media sosial. Ya. Okey, Mira suka berkongsi dekat media sosial? Suka juga, cikgu. Lepas ni Mira, kempen tentang perhutanan semula. Ya. Okey, seterusnya adalah pendidikan alam sekitar. Ini telah dijalankan di sekolah-sekolah. Daripada sekolah rendah sehinggalah ke institusi pendidikan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran, khususnya mata pelajaran geografi. Okey, seterusnya kita lihat lagi iaitu projek Kita Semula. Okey, ini sebab Kita Semula ni dia dapat menyebabkan penggunaan sumber. Okey, sumber yang ada ni kita dapat mengurangkan daripada kita guna dengan lebih banyak dan akhir sekali generasi akan datang tak dapat nak guna lagi. Kemudian contohnya Kita Semula tin dan aluminium dan barang-barangan ya. So dapat menjimatkan penggunaan logam. Okey. Seterusnya adalah kita lihat pula adalah penghutanan semula yang sebentar tadi Mira dah pergi ke melawat tapak projek iaitu kawasan hutan ditroka dan ditanam semula. Antaranya adalah pokok-pokok yang bermutu tinggi, okey, untuk mengurangkan hakisan. Okey, antara penghutanan yang berjaya adalah iaitu di kawasan hutan paya laut Matang, Kuala Sepetang, Perak, ditanam pokok paya bakau. Bakau jenis minyak. Okey. Ini adalah salah satu dari projek melibatkan para pelajar. Okey. Mira juga boleh cadangkan pihak swasta juga untuk terlibat sama dalam projek perhutanan semula. Okey, seterusnya adalah kita lihat dari segi teknologi hijau. Okey. Teknologi yang mesra alam, okay, sama ada kita nak gunakan sumber tenaga boleh baru ataupun tenaga suria ataupun penggunaan jentera menggunakan biodiesel, okay, ataupun gas asli, okay, ataupun kita sebenarnya Mira, teknologi hijau ni apa yang Mira faham teknologi hijau? Teknologi yang mesra alam, yang tidak mencemarkan orang kata udara di sekeliling kita. Okey, peralatan lah tu. Dia peralatan, perkakasan atau sistem yang dapat meminimumkan atau merendahkan pembebasan gas rumah hijau daripada kita terbebas ke udara. Sebab kan kita dalam berusaha untuk mengurangkan karbon. Kalau boleh kita kurang atau merendahkan sehingga kosong kadar kuantiti pembebasan gas rumah hijau. Kemudian Mira. Ya, cikgu. Dah bersedia? Wow, ada soalan untuk saya dan mereka di rumah. Tiba-tiba terkeluar perbincangan satu dah. Boleh, cikgu. Ayo. Okey, kita lihat apa soalan. Okey, yang pertama adalah perbincangan kita adalah huraikan satu usaha untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi yang Mira dah pelajari sebentar tadi. Okey, tadi cikgu dah terangkan ada 8 usaha, tapi satu usaha yang Mira rasa dekat dengan diri Mira dan juga murid-murid di rumah iaitu usaha ataupun projek Kita Semula, cikgu. Betul. Kerana Kita Semula
apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita, yang ada di sekeliling kita, kita boleh kitar semula. Dan juga apa kata kalau kita aplikasikan kempen 5R dalam kehidupan seharian kita. Okey, macam betul tu Mira. Tak apa, kita semak jawapan. Baiklah. Saya dah sediakan jawapan. Okey, kalau kita lihat di sini, kita semula tadi adalah memberi kebaikan sebenarnya dapat menjimatkan penggunaan sumber, betul. Yang kedua adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kemudian kita kita boleh amalkan 5R. Ini adalah amalan kita lah sebagai masyarakat, sebagai komuniti yang bertanggungjawab. Tadi kita bercerita tentang komuniti kedang industri, tapi sebenarnya kita juga perlu bertanggungjawab. Contohnya adalah recycle, kita semula. Yang boleh kita semula, kita semula. Yang kedua adalah kita rating. Fikir dahulu sebelum buang. Mira ada handbag, nak beli baru atau guna lagi? Selagi boleh guna, kita guna dulu, ya, cikgu. Betul. Kemudian kita reduce, kita kurangkan. Okey, kita kurangkan. Kemudian yang ketiga adalah repair. Maksudnya dah rosak, boleh baiki tak? Okey. Kalau Mira boleh baiki meja, sofa, lebih baik kita guna lagi. Kita jangan buang. Okey, yang terakhir adalah kita reuse ataupun guna semula. Sebenarnya Mira, negara kita belum mencapai apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu 40%. Kerajaan meletakkan pada tahun 2025 kadar kita semula negara kita mencapai tahap 40%. Sekarang kita baru sampai 31%. Berbanding dengan negara maju iaitu mencapai 60%. Sebenarnya industri kita semula ni sangat bermutu tinggi. Sebenarnya dia boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Ya, betul tu. Baik, cikgu, tadi macam mana dengan jawapan Mira, cikgu, tentang kita semula, betul ke tak? Saya bagi 3 bintang dulu. Okey. Boleh. Wow, dah dapat 3 bintang tu kawan-kawan. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini untuk kita tahu lagi dengan Cikgu Faiz bagaimana pula cara lain untuk kita mengurangkan kesan kegiatan ekonomi hanya dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Zaki. Hari ini kita belajar tentang usaha mengurangkan kesan kegiatan ekonomi. Kerajaan kita pun telah mengambil beberapa inisiatif. Antara inisiatif yang besar ialah dengan mengadakan kempen penanaman 100 juta pokok dengan tanda pagar ataupun hashtagnya ialah pokok kita, kehidupan kita. Sekarang kita nak tanya Cikgu Zaki pula tentang menilai usaha dalam mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ini. Silakan, cikgu. Okey, Mira. Mira tanya saya nak menilai. Saya pun nak Mira menilai juga usaha. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau murid-murid semua dah bersedia, kita lihat kita nak nilaikan, iaitu berkaitan dengan aktiviti pertanian. Contohnya adalah apa yang berlaku adalah pembakaran hutan untuk pertanian. Biasanya, Mira pernah tengok jerami dibakar? Pernah, cikgu. Di mana? Di mana? Di kawasan sawah padi. Ya, betul. Biasanya di kawasan sawah padi ni bila dah habis padi dituai, dibakar. Tapi sebenarnya aktiviti pertanian ini sebenarnya dalam konteks ini ada juga pembakaran hutan untuk dijadikan pertanian berskala besar sehingga menyebabkan berlakunya jerebu merentas sempadan. Okey, beberapa tahun yang lepas lah. Okey, apa pun projek yang kita nak lakukan, kita perlu buat penilaian impak terhadap alam sekitar. Namun demikian, tindakan individu-individu tidak bertanggungjawab ini memberi kesan kepada negara kita juga. Itu dipanggil isu merentas sempadan. Okey, pertama sekali adalah kita perlu buat penilaian terhadap impak terhadap alam sekitar. Kemudian kita ada penguatkuasaan undang-undang. Kita dah ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kemudian kita ada kempen kesedaran alam sekitar. Kemudian kita ada buat pendidikan alam sekitar melalui sekolah. Kemudian kita buat penggunaan teknologi hijau. Contohnya, kalau Mira pernah dengar, teknologi hijau ni apa kita buat adalah kita gunakan baja kimia. Okey, kita guna baja kimia tapi kita tukar kepada baja organik. Kemudian jerami tadi kita jadikan dia sebagai dedak.
Okay, kemudian jerami juga digunakan sebagai untuk penghasilan bahagia kompos juga digunakan untuk sektor pertanian. Jadi kita gunakan apa yang sedia ada berbanding kita gunakan baja kimia tadi yang memberi kesan kepada alam sekitar, memberi kesan kepada sungai, hidupan akuatik sebab baja kimia sangat berbahaya sebenarnya. Okey, kemudian aspek yang keenam adalah penyelidikan dan pembangunan. Sangat penting. Sebenarnya keadaan-keadaan tertentu, contohnya tahun depan, situasi fenomena alam ni luar biasa. Kita tak boleh jangkakan bahawa tahun depan kita tak banjir besar. Kita terima hujan berapa banyak, mungkin berlebihan ataupun tak terima hujan. Itu antara satu aspek penting untuk pendidik untuk membuat kajian. Okey, seterusnya adalah kitar semula. Kita gunakan bahan yang sedia ada, kita contohnya kalau dalam sektor pertanian ni kita boleh gunakan botol-botol, kita jadikan sebagai bekas untuk kita buat tanaman, sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian adalah buat penghutanan semula. Contohnya kawasan-kawasan yang terjejas. Contohnya daripada mungkin individu yang tidak bertanggungjawab meneroka secara haram. Jadi apa kita perlu lakukan adalah kita buat penanaman penghutanan semula. Okey, yang kedua adalah di mana ni? Dalam gambar ni Mira. Cameron Highland, cikgu? Ya, Cameron Highland, ladang teh. Okey, telah lama ditanam. Jadi penilaian impak terhadap alam sekitar ni biasanya kita lakukan sebelum, tapi ini dah ditanam. Okey, maksudnya kawasan ini dah stabil, tapi kawasan baru perlu dilakukan penilaian impak terhadap alam sekitar. Yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang masih berjalan untuk semua tempat. Sama ada sektor pertanian ke atau sektor lain pun juga sangat penting. Okey, kemudian kempen kesedaran alam sekitar ini melibatkan masyarakat, pendidikan alam sekitar, penggunaan teknologi hijau. Contohnya kita tak nak guna baja kimia, kita beralih kepada kaedah lain, kaedah fertigasi. Mira pergi Cameron Highlands suka makan strawberry, betul tak? Ya, cikgu. Kaedah apa? Kaedah nampak tak? Penanaman sayur-sayuran tu dia pakai air. Itu salah satu daripada kaedah yang lebih dapat membantu mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Kita tak guna tanah tapi kita guna medium lain, kaedah lain, kaedah fertigasi namanya. Kemudian pendidikan dan pembangunan masih lagi juga perlu diteruskan. Kemudian kita semula juga perlu diteruskan. Kemudian projek penghutanan semula, khususnya kawasan-kawasan yang telah diteroka, terdedah kepada hakisan dan sebagainya. Sebab kita, di negara kita ni, kita menerima hujan yang banyak. Lebih kurang 2,500 mm padu. Okey? Jadi, usaha ini perlu digerakkan segera sekiranya kita lihat kawasan tersebut diteroka. Seterusnya adalah, kita lihat itu aktiviti perlombongan. Okey, di mana Mira dalam gambar ni? Dalam gambar ni, aktiviti perlombongan ni, ini dekat tengah-tengah laut ni, cikgu. Ya, betul. Okey. Ini adalah perlombongan petroleum sebenarnya ya. Jadi aktiviti perlombongan petroleum ni sebenarnya Mira, kita perlu jalankan penilaian impak terhadap alam sekitar. Sebab dia melibatkan aktiviti di lautan, boleh menjaskan hidupan akuatik di laut. Penyu-penyu kita, hidupan-hidupan akuatik kita, terumbu karang dan sebagainya. Kemudian pembinaan pipe dasar laut dibawa bahan petroleum itu ke darat. Jadi perlukan penilaian terhadap impak kepada alam sekitar. Kemudian kita ada penguatkuasaan undang-undang masih berjalan, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling. Kemudian kesedaran alam sekitar, iaitu pendidikan alam sekitar kepada masyarakat. Contohnya kalau Mira sebagai penduduk di sekitar pantai, Mira lihat ada tumpahan minyak, apa Mira buat? Saya tak mandi pantai tu, cikgu. Ya. Dan saya akan buat laporan kepada pihak berkuasa tentang ada tumpukan ataupun ada tumpahan minyak di situ. Okey, baiknya Mira. Mira kena beri kesedaran kepada orang lain juga. Okey. Seterusnya adalah kita lihat segi penggunaan teknologi hijau. Okey. Tadi petrokimia. Dalam petrokimia menghasilkan minyak enjin. Okey, Mira ada kereta. Minyak enjin tu Mira rasa dia buang ke atau disimpan? Minyak enjin dibuang, cikgu? Dibuang. Okey, kebanyakan sebenarnya Mira tak dibuang sekarang. Disimpan. Sebenarnya dia dikitar semula, dihasilkan balik minyak enjin tu tadi ya. Okey, sebab kita tak buang. Okey, dia akan sediakan tong, dia akan simpan dalam tong tu dan ada pihak lain pula akan membuat kitar semula. Okey, seterusnya adalah masih sama pendidikan dan pembangunan. Sangat penting Mira. Mira kena jadi seorang penyelidik.
Okey, walaupun tak ada makmal tapi Mira boleh membuat pemerhatian kepada apa yang berlaku di sekitar Mira. Okey, kemudian kita semula juga sangat penting. Contohnya kalau pelombongan logam. Okey, ini petroleum. Okey, kalau logam sebenarnya kita jangan buang barang contoh tin aluminium, jangan buang. Kita boleh kitas semula. Sebenarnya mengitas semula tin aluminium tu lebih mengurangkan kos daripada kita menghasilkan semula sebenarnya. Ya. Okey, Mira, simpan tin kosong di rumah nanti boleh jual. Baik, cikgu. Seterusnya kita lihat pula aktiviti pengkuarian. Okey, pengkuarian apa ni, Mira? Pengkuarian ni macam dekat Batu ke? dekat bukan cikgu, biji timah. Batu, Mira. Bukan biji timah ke cikgu? Bukan. Okey. Ini adalah pengkuarian batu. Okey, biasanya untuk projek pembinaan. Okey, batu ni penting untuk buat konkrit, buat jalan raya dan sebagainya. Jadi sebelum kita buat pengkuarian, kita perlu buat penilaian impak alam sekitar. Maksudnya sebelum kena buat, kemudian usaha-usaha lain juga perlu dilakukan. Begitu juga dengan penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran sama juga, pendidikan alam sekitar juga sama. Kemudian penggunaan teknologi hijau sangat penting. Contohnya kenderaan menggunakan biodiesel. Kemudian kita boleh juga pengezunan kawasan yang kita nak lombong tadi itu mengikut zon-zon. Dah habis di sini kita buat penghutanan semula. Maksudnya kita simpan untuk generasi akan datang. Jangan kita ambil semualah, Mira. Kita boleh kaya, Mira. Hari ini kita boleh kaya, tapi generasi akan datang macam mana? Sebenarnya kita menyimpan harta-harta ini semua untuk generasi akan datang, Mira. Okey, seterusnya adalah masih sama, iaitu pendidikan dan pembangunan, R&D. Kemudian kita semula juga sangat penting. Kemudian yang akhir adalah penghutanan semula bagi tapak-tapak projek yang telah selesai. Okey, seterusnya adalah kita lihat aktiviti pelancongan. Okey, sebelum kita bina hotel-hotel, Mira suka duduk hotel, betul tak? Betul, cikgu. Okey, mesti tak nak Kalau camping. pergi bercuti lah. Tak nak camping. Camping pun minat juga, cikgu. Camping lagi lebih dekat dengan alam sebenarnya. Okey. Setiap projek, contoh projek nak bina hotel perlu dijalankan EIA. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hotel dibina dalam keadaan lereng-lereng bukit dengan kecuraman 25 darjah atau hingga 35 darjah. Dia sangat curam. Jadi Mira tengok bawah pun takut. Betul tak? Tapi apa yang kita lakukan adalah kita jalankan EIA. Jadi EIA ini akan bagi cadangan apakah yang harus dilakukan untuk meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Sama juga penguatkuasaan undang-undang sangat penting. Kempen kesedaran alam sekitar juga sangat penting. Pendidikan alam sekitar. Penggunaan teknologi hijau. Okey, contohnya teknologi hijau dalam aktiviti pelancongan. Okey, kita kalau boleh kita contohnya kita guna sabun, okey. Kita buang plastik tu kita buang ke dalam tong sampah. Sebenarnya kita boleh kita semula. Kita sebagai individu, kita sebagai pemain industri dalam bidang pelancongan juga penting. Contohnya pembuangan sisa kumbahan. Okey, perlu dirawat dahulu sebelum dilepaskan ke laut. Okey. Kemudian penggunaan teknologi hijau juga sangat penting, contohnya penggunaan tenaga solar. Okey. Kemudian masih sama, pendidikan juga sangat penting. Kemudian projek kita semula perlu digerakkan. Kemudian terakhir adalah penghutanan semula kawasan-kawasan yang terjejas. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan industri pembuatan. Kalau Mira lihat ni, asap apa ni? Asap kilang. Asap kilang. Okay, dalam asap kilang sebenarnya ada banyak partikel-partikel terampai. PM10. Okey, sangat berbahaya. Okey, atau gas-gas lain. Okey, antaranya adalah nitrogen oksida. Sangat berbahaya, boleh membentuk hujan asid. Okey, so industri perlu, sebelum industri ini dilaksanakan, dibina di kawasan-kawasan baru, perlu dibuat penilaian impak terhadap alam sekitar. Penguatkuasaan undang-undang masih tetap berjalan bagi industri. Kempen kesedaran tetap diteruskan, Mira, kepada semua pihak, semua lapisan masyarakat. Yang muda sehingga yang tua. Kemudian penggunaan teknologi hijau juga sangat penting. Contohnya bagaimana kita nak minimumkan pembebasan gas karbon ke udara. Kemudian pendidikan dan pembangunan perlu diteruskan. Kemudian kita semula dan akhir sekali adalah penghutanan semula. Mira dah bersedia? Sedia, cikgu. Sedia untuk apa tu, cikgu Zaki? Sedia untuk perbincangan soalan. Okey, boleh. Kita bincang je, Mira. Bukan kita nak tanya soalan boleh, quiz cikgu. ke apa kan? Okey. Perbincangan yang kedua. Okey, kita lihat soalan. Gambar dah keluar, tengok soalan. Berikan penilaian terhadap usaha yang telah diambil bagi mengurangkan kesan kegiatan pembalakan.
Ini pembalakan Mira. Baiklah. Apa penilaian yang Mira, pendapat Mira sendirilah dalam isu inilah? Okay. Baiklah, isu pembalakan bukan lagi isu asing dalam negara kita kan cikgu. Ya, betul. Jadi pada saya kesan daripada hal ini usaha telah diambil, usaha telah dilaksanakan, namun masih kurang berhasil lagi cikgu kerana buktinya masih lagi berlaku banjir besar, masih lagi berlaku tanah runtuh dan lain-lain. Ada lagi jawapan lain? Setakat ini itu jawapan saya cikgu. Okey, macam betul. Okey, kita semak jawapannya Mira. Okey, saya dah sediakan jawapan. Okey. Pembalakan yang Mira cakap tadi memang tetap berlaku sehingga hari ini ya. Okey. So, Mira cakap tadi belum berkesan lah maksudnya. Okay, belum berkesan sepenuhnya. Maksudnya masih lagi ada ruang-ruang usaha tindakan yang perlu dilakukan untuk kita mengurangkan kesan ataupun kita nak membasmi aktiviti pembalakan haram. Okey, antaranya yang bukti tadi Mira bagi adalah tragedi kepala air belum disebut. Okey, tapi baru-baru ini telah berlaku kepala air. Kemudian banjir lumpur juga berlaku. Kemudian Mira disebut tanah runtuh. Ini antara bukti-bukti yang menunjukkan bahawa usaha kita yang kita dah jalankan ni belum lagi cukup berkesan sepenuhnya untuk kita nak mengatasi kesan kegiatan ekonomi ini terhadap alam sekitar. Okey Mira, boleh? Boleh cikgu. Baiklah. Okey cikgu, jadi itu penerangan daripada Cikgu Zaki tentang penilaian terhadap usaha ini kan. Ada banyak lagi cara-cara lain. Mungkin Cikgu Zaki akan kongsikan selepas ini bagaimana caranya untuk kita sama-sama mengurangkan kesan kegiatan ekonomi, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Boleh. Kita akan kembali selepas ini teruskan menelaah pelajaran bersama dengan kami hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, antara usaha untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi di Malaysia ni ada banyak. Antaranya seperti dalam aktiviti pelombongan, dalam aktiviti perindustrian dan banyak lagi. Dan kali ini, Cikgu Zaki akan terangkan pula bagaimana idea baharu dalam sama-sama kita berusaha dalam mengurangkan kesan kegiatan ekonomi. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Mira dan murid-murid di rumah. Sebenarnya usaha yang sedia ada tu bukan tak cukup bagus. Tapi yang saya terangkan tadi adalah pendidikan dan pembangunan tu harus diteruskan. Sebab apa Mira? Sebab kita berhadapan dengan perubahan iklim. Mira mungkin rasa panas dan sebagainya, kemudian cuaca yang tidak menentu. Jadi usaha research and development ataupun pendidikan dan pembangunan ini perlu diteruskan oleh Mira. Mira dah bersedia? Sedia Cikgu. Sebenarnya ada soalan juga untuk Mira. Boleh. Okey, kalau murid-murid rumah dah bersedia, kita lihat apa idea baru untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama sekali adalah kita akan lihat iaitu kolam banjir bawah tanah. Ini sebenarnya kita ambil idea daripada Jepun. Okey, bagaimana Jepun mengurangkan masa isu banjir itu di kawasan Tokyo. Okey, dibangunkan bagi menampung jangkaan taburan hujan semasa. Maksudnya semasa di sini maksudnya kita dah ada agensi yang terlibat untuk mengukur hujan. Okey, jadi kita tahu apa yang berlaku di satu-satu tempat. Jadi kita boleh merancang untuk mina kolam banjir bawah tanah. So air daripada bandar tadi ini bandar. So dia akan dibawa masuk ke dalam satu takungan di bawah tanah. Kemudian akan apabila berlakunya contohnya hujan dah reda, so air tersebut akan dipam keluar ke sungai. Contoh di sini akan dipamkan ke sungai yang sedia ada. Okey, maksudnya kita ada kolam tadahan di bawah tanah sebenarnya. Okey. Jadi ini adalah idea yang bukan kata yang berkesan, okey? Bukan kata kita berkesan, tapi ada satu usaha yang baik sebenarnya ya. Sebenarnya sistem penyelenggaraan longkang-longkang, peparitan juga perlu dikemaskini supaya air dapat dialirkan ke kawasan ini. Okey, bukan idea tak berkesan, tapi bagaimana air itu dialihkan ke kawasan kolam banjir bawah tanah ini tadi. Okey. Contoh yang kedua adalah kita ada empangan sabur. Okey,
Empangan sabur ni adalah untuk memperlahankan aliran air dan menyekat kayu-kayu dan batu-batu daripada mengalir ataupun boleh menyebabkan berlakunya aliran deras ke kawasan penduduk. So, kita akan bina di sini seperti perangkap. Jadi kayu-kayu bala ataupun batu-batuan kita dapat perlahankan, kita dapat kurangkan impak ke kawasan, contoh daripada kawasan hulu ke kawasan hilir. Biasanya penduduk di kawasan hilir ni terkesan dengan kepala air. Ini isu berkaitan dengan kepala air. So, kemudian kita dapat mengelakkan kemusnahan besar. Okey, Mira pernah dengar berlaku kepala air? Pernah, cikgu. Dan ada juga berlaku di negara kita, kan? Ya, kepala air ni tak dapat dijangka sebenarnya. Hujan mungkin dalam 2 jam, 3 jam di kawasan hutan Bukit Buka. Kemudian Mira pula mandi dekat tepi sungai, tepi air terjun. Tiba-tiba kita pernah dengar kan ada orang mati disebabkan oleh air, kepala air. Jadi Mira, kalau pergi ke kawasan air terjun, pastikan Mira berhati-hati, lihat persekitaran. Hujan di sana mungkin akan berlaku kepala air sebab aliran air di sini. Okey, sedia hujan air itu akan mengalir dari kawasan hulu ke hilir. Okey. Seterusnya adalah kita ada terowong smart. Ini dia adalah di Kuala Lumpur. Storm Water Management and Road Tunnel ataupun SMART. Okey, ada 2 fungsi. Iaitu pertama adalah fungsi laluan trafik dan kedua adalah untuk mengalihkan atau menghalang banjir daripada masuk ke bandaraya. Okey, Mira pernah masuk terowong smart? Pernah, cikgu. Berapa panjang? Lemak, berapa panjang tu saya kurang pasti secara tepatnya. Tapi memang panjang, cikgu. Memang panjang. Okey, tak apa saya jawab, Mira. Silakan, cikgu. Okey, 7.2 km. Okey. Maksudnya banjir hujan di Kuala Lumpur, air dialihkan ke negeri Selangor, ke negeri lain. Itu di Sungai Krayong. So kita alihkan ke Sungai Krayong supaya dapat pindahkan, kita dapat mempercepatkan pemindahan air ke kawasan lain. Inilah salah satu kaedah yang sangat baik untuk mengurangkan impak kepada iaitu isunya adalah banjir kilat. Okey, so ada mod 1, mod 2 dan juga mod 3. Mod 3 maksudnya kereta dah tak boleh masuk ke dalam terowong smart. Okey, walau bagaimanapun sama juga saya cakap tadi. Okey, sistem pengairan kita perlu dikemaskan supaya air dapat dialihkan. Contohnya longkang-longkang depan rumah kita, Mira kena tengok. Mira berapa kali Mira lihat longkang dan korek longkang-longkang depan rumah? Korek longkang depan rumah. Jarang-jarang ke, selalu ke, macam mana? Jarang-jarang kerana rumah saya tinggi. Okey, tapi tak apa, cikgu. Sekurang-kurangnya dalam masa sebulan kita tengok jugalah. Tapi kan? Mira, kereta Mira kat bawah kan? Ya. Jadi yang kena banjir tu kereta Mira. Betul. So bahayalah. So Mira kena lihat apa yang berlaku di persekitaran kita. Okey. Seterusnya adalah pembinaan gabion. Okey? Pembinaan gabion ini salah satu, bukan nak kata idea lama, tapi idea ini masih lagi boleh dilakukan. Iaitu kita Mira pernah lihat di sini. Batu-batu dalam sangkar, okey, bersaiz lebih kurang 6 hingga 9 inci disusun dalam jaring. Biasanya di tepi-tepi lebuh raya. Betul. Okey. So Mira kalau pergi ke mana-mana, Mira perhatikan jalan raya atau perhatikan di sekeliling? Saya akan tengok jalan raya dan juga sekeliling. Okey, itu sangat penting, Mira, sebab kita perlihat, kita tahu malang itu tidak berbau. Jadi apa yang kita di mana juga kita pergi, kita lihat persekitaran kita sebab tanah runtuh ni boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Betul? Disebabkan oleh faktor hujan. Hujan itu menjadi ejen kepada hakisan ataupun ejen kepada tanah runtuh. Okey. Mira dah bersedia, Mira? Saya dah bersedia, cikgu. Wow, ada perbincangan ketiga Ada perbincangan ketiga. Okey. Mira rasa ni banjir lumpur ke banjir kilat ke di pedalaman atau di bandar? Ini di kawasan pedalaman ni, cikgu. Di kampung-kampung macam tu. Mira dari kampung mana, Mira? Saya dari mana? Dari Kuala Lumpur? Saya dari Pahang, cikgu. Okey, dari kampung ke dari bandar? Dari kampung. Okey, dari kampung. Kesian kampung kita kena banjir. Ya. Inilah banjir lumpur. Teh tarik minum tak, Mira? Minum, cikgu, tapi itu bukan air teh tarik. Ya, okey. Sebenarnya, Mira, inilah kawasan luar bandar, kawasan kampung, di kawasan hulu. Jadi kesian apa yang berlaku di kawasan penduduk di sini. Okey, soalannya, Mira dan murid-murid di rumah bersedia, berdasarkan rajah di sebelah, berikan idea baru bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Baiklah, berdasarkan rajah ini, idea baru untuk mengurangkan kesannya, tadi Cikgu Zaki ada tekankan sepertinya dengan pembinaan empangan.
Empangan apa tu? Empangan sabur. Ya, betul. Tapi kita nak bina ke dekat kawasan pedalaman ni? Mungkin boleh dibina. Dalam skala yang kecil? Dalam skala yang lebih kecil. Taklah sebegitu besar kan, yang lebih kecil ataupun sikit. kolam tadahan lah. Okey, baik. Betul, Mira. Kali ini saya nak bagi 5 bintang. Wow, dapat 5 bintang. Kita semak, mungkin ada jawapan lain. Okey, baik. Saya dah sediakan jawapan. Okey, iaitu pembinaan, idea baru adalah pembinaan empangan sabur. Okey, dapat mengurangkan masalah aliran deras. Okey, sebab kita dah bina satu halangan di kawasan hulu. Okey, seterusnya idea lain adalah kita mendalamkan sungai. Biasanya di kawasan pedalaman kita dalamkan sungai. Sungai mungkin cetek disebabkan oleh berlakunya penggondolan di atas di kawasan hulu. Okey, aktiviti penebangan hutan menyebabkan sungai kita cetek. Jadi kita perlu mendalamkan sungai. Yang kedua adalah kita selenggara sistem peparitan. Masih sama, kita kena jaga sungai-sungai kita, Mira. Ya? Mira, dari sungai dekat Pahang ada sungai apa? Sungai Pahang. Sungai Pahang yang besar, betul tak? Ya. Okey. Walaupun Sungai Pahang tu besar, tapi sekiranya berlakunya hujan luar biasa, banjir itu akan melimpah ke kawasan di tebing-tebing. Semua dah habis, akan musnah. Okey, Mira boleh macam tu? Boleh. Okey, baiklah. Jadi itu antara idea-idea baru yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita yang kita boleh guna pakai. Kita nak berhenti berehat seketika, Cikgu. Kita akan kembali selepas ini masih lagi bersama dengan Cikgu Zaki dan juga Cikgu Adli selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, kali ini Cikgu Zaki nak terangkan kepada murid-murid pula tentang kerja lapangan. Apa pula tu kerja lapangan? Ada satu homework ke Cikgu Zaki tinggalkan dekat mereka di rumah ni, Cikgu? Betul, sebenarnya sebelum mereka jalankan kajian, Mira juga kena jalankan kajian. Kajian apa yang Mira nak jalankan berkaitan dengan isu-isu alam sekitar di tempat tinggal Mira ni? Dekat tempat tinggal saya, Cikgu. Kalau dekat tempat tinggal saya, memandangkan saya pun tinggal di kawasan yang bukan bandar, di kawasan luar bandar. Jadi Mira rasa yang bukan selalulah, yang pernah alami kalau hujan lebat ialah banjir. Okey. Mira dah buat kajian belum? Kajian tentang banjir? Mira baru buat pemerhatian, betul? Betul. Lepas ni Mira perlu buat kajian. Mengumpulkan data. Okey, lepas ni ya. Okey, murid-murid di rumah kalau dah bersedia, kita akan bincang tentang kajian lapangan di sekitar anda, di sekolah anda. Kita lihat bila ada isu, Mira, bila isu baru boleh dikaji. Tak ada isu tak dikajilah. Okey, betul? Betul. Untuk murid-murid macam itulah. Tapi kalau untuk usaha penyelidikan dan pembangunan, perlu dijalankan sebelum apa-apa berlaku. Okey, seterusnya kita lihat apa yang hendak dikaji. Yang pertama sekali adalah apakah isu atau masalah yang wujud tadi Mira kata hakisan tanah ada banjir. Betul? Okey. Perlu dibuat kajian. Okey, kenapa berlaku banjir? Jadi, adakah Mira punya pandangan itu betul? Apa pandangan masyarakat yang lain, orang lain? Apa pandangan mereka? Okey, yang kedua adalah di mana ke lokasi kajian? Di tempat tinggal Mira atau di sekolah murid-murid sendiri atau di tempat tinggal murid-murid sendiri? Okey, kemudian adakah data yang mudah diperoleh? Mungkin data itu daripada penduduk sekitar ataupun daripada rakan-rakan, daripada ibu bapa juga ya. Okey, seterusnya adalah kita lihat jelaskan kepentingan isu. Adakah isu ini merupakan isu komuniti setempat atau isu Mira sendiri? Isu Mira sendiri tak boleh, Mira. Okey, mungkin sebab kita nak lihat isu ini adalah impak dia kepada masyarakat, kepada sesuatu kawasan, komuniti atau isu negara. Okey. Kemudian impak dan kesan tu yang daripada kajian ni perlu diberi langkah-langkah penyelesaian. Okey, baiklah Mira. Kita lihat 6 proses pelaksanaan kajian lapangan. Yang pertama sekali adalah kita tentukan tajuk. Apa tajuk kita nak buat? Apa isu yang kita nak buat dan kita jadikan dia sebagai tajuk. Okey, yang kedua adalah kita buat perancangan. Bila kita nak siapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Kemudian yang keempat adalah persembahan data.
Okey, kemudian penganalisisan data dan akhir sekali adalah kesimpulan. Selepas kita kumpulkan data, kita akan buat pelaporan. Okey. Mira tadi bila Mira dah tengok, dah lihat, kita kumpulkan data, kemudian kita buat pelaporan dan kita berikan kepada orang lain untuk membaca. Okey. Jadi orang lain akan buat penilaian berkaitan dengan apa yang berlaku di tempat Mira tadi. Okey, baiklah. Contohnya, okey. Tajuk kajian, kesan kegiatan ekonomi di SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang dan kawasan sekitarnya. Jadi murid-murid dapat lihat apa yang berlaku di sekitar sekolah. Okey, kemudian di sekitar sekolah dan juga di sekolah lah. Okey, kita lihat apa isu berkaitan dengan kegiatan ekonomi ini. Contohnya pengkuarian ke, pelembungan ke. Okey. Kita lihat juga perancangan. Tempoh masa berapa lama kita nak ambil? 4 minggu contohnya. Kemudian sampel kita akan buat soal selidik, kemudian temu bual. Mira pernah ditemu bual berkaitan dengan isu alam sekitar ni? Pernah cikgu? Pernah. Ditanya soalan betul tak? Ya. Okey, Mira kena jawab dengan tepat, jujur, betul. Kemudian kaedah kajian sama ada pemerhatian, temu bual atau rujukan. Kemudian kita sediakan objektif kajian. Yang kita nak bincang hari ini tentang usaha untuk mengatasi masalah. Okey. Kemudian kita buat pengumpulan data. Okey, kita lihat pada langkah yang kelima, iaitu bila kita analisis data tersebut, kita dapati ada kesan dan apa usaha dan langkah yang perlu kita ambil. Okey, contohnya, kita lihat contohnya berlakunya banjir kilat. Jadi apa usaha yang kita nak lakukan? Contohnya kita buat kolam banjir bawah tanah. Mungkin kita boleh bina terowong smart atau mendalamkan sungai atau meluruskan sungai. Mira, sebenarnya aliran sungai ni dia tak tahu nak ke mana. Jadi bila ada laluan yang berbengkang-bengkok, dia melambatkan aliran tersebut. Kita kena percepatkan aliran dia supaya dapat mengalihkan air banjir ke kawasan lain. Kemudian menyelenggara sistem perparitan. Okey. So apa kesimpulan yang kita boleh buat di sini adalah kegiatan ekonomi memberi manfaat kepada penduduk. Seolah-olah macam saya ni menentang pula. Mira menentang tak kegiatan ekonomi? Saya tidak menentang, tetapi kena ada kawalannya jugalah cikgu. Ya, betul. Sebab kita perlu ada usaha untuk mengatasi. Perlu digerakkan. Sebenarnya bukan satu langkah, sebenarnya semua langkah perlu digerakkan secara bersama. Baiklah cikgu. Baik cikgu, kita ada satu aktiviti yang cikgu Zaki telah sediakan. Ada satu lagi aktiviti, betul cikgu Ya. Apa aktiviti tu cikgu? Aktivitinya saya nak tanya soalan tentang Mira. Okey. Tentang kajian lapangan cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. Kalau diberi pilihan Mira, Mira nak temu bual siapa tentang isu alam sekitar ini? Saya nak temu bual siapa cikgu kalau diberi pilihan? Siapa yang layaklah untuk bercakap tentang isu alam sekitar? Mungkin saya akan nak temu bual menteri yang berkaitan cikgu. Ya, betul. Okey, murid-murid di rumah, Mira boleh buat kajian selepas ini. Kita dah selesaikan 6 langkah untuk mengatasi masalah ataupun isu di kawasan tempat tinggal pelajar atau di sekolah tersebut. Kemudian kamu kena sediakan pelaporan. Pelaporan itu boleh dihantar kepada berita ataupun disimpan di sekolah sebagai panduan untuk murid-murid lain. Okey, murid-murid di rumah, sekiranya anda berkelapangan, boleh layari laman portal D5 untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar, Mira. Ya, baiklah cikgu. Jadi kawan-kawan bolehlah layari laman D5 sumberku cikgu. Ya, betul. Baik, dan cikgu, bagaimana pentafsiran keseluruhan Mira untuk hari ini cikgu? Okey. Saya bagi 5 bintang. Kita berjaya selesaikan usaha-usaha kemudian berakhir sekali dengan kajian. So, untuk dapat 6 bintang, Mira kena sediakan pelaporan berkaitan dengan kajian lapangan. Ya, okey. Dengar tu kawan-kawan dekat rumah, untuk dapat 6 bintang kena sediakan laporan kajian lapangan ini cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zaki atas kesudian berkongsi ilmu dengan kami pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih juga Cikgu Adli selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat untuk hari ini. Teruskan setia menimba ilmu di slot menengah atas. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Sebenarnya tak ada soalan.